Oke, salam dan salam sejahtera ya. Dan ulasan kita masih lagi berkisar dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Dalam isu beliau mengatakan bahawa ada individu dalam kerajaan cuba menghubungi beliau untuk bergabung dengan kerajaan yang terbentuk hari ini, iaitu Kerajaan Perpaduan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkara ini ya, ada dua isu yang saya lihat besar yang perlu saya jelaskan berkenaan dengan kenyataan itu. Yang pertama ya, Tan Sri Abdul Hadi Awang ini boleh kita katakan sebagai seorang ahli politik yang suka berbohong dan hipokrit. Serta boleh kita katakan juga sebagai penipu kepada keseluruhan rakyat Malaysia serta kepada pengundi-pengundi dan penyokong mereka serta walaon yang ada tu. Jadi mereka terpengaruh dengan kata-kata itu, seolah-olah benda itu betul. Jadi perkara ini sebenarnya tidak berlaku. Kenapa saya kata dia berbohong dan kenapa saya kata dia menipu, hipokrit? Kerana Presiden PAS ini nak kata bermimpi, dia bercakap di siang hari. Maka saya tak tahu dia nyanyok atau apa. Saya tidak kisah pun dengan kenyataan itu. Cuma saya tidak suka pembohongan itu. Jadi saya nak jawab begini. Yang pertama, sebelum berlakunya 24 jam dalam kenyataan beliau itu, telah pun dijawab oleh Presiden UMNO yang mana merangkumi untuk menjadi pengerusi Barisan Nasional itu sendiri dengan mengatakan jangan bermimpi. Ini menunjukkan kenyataan tegas bahawa tidak pernah ada rancangan untuk mengajak PAS ini bersama dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Yang kedua, semalam timbalan Presiden PKR telah pun menyatakan hal yang sama, iaitu YB Rafizi Lamli dalam mengatakan bahawa tidak pernah berlaku pembentukan kerajaan perpaduan itu. Rundingannya adalah ketua-ketua parti yang terkanan, contohnya yang berada dalam UMNO Barisan Nasional. Yang akan berunding mungkin pengerusinya yaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tok Mat. Begitu juga dengan PKR yang dibarisi oleh Perdana Menteri yang ada hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Rafizi Lamli dan juga Saifuddin Nasution. Dia, kalau orang ini sudah bersuara, maka kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini bermaksud menipu. Tak ada. Kalau Tan Sri Abdul Hadi Awang mengatakan bahawa ada daripada komponen ahli parlimen yang ada hari ini nak ajak bergabung, itu tak dikira. Kerana kita nak duduk dalam kerajaan itu melalui en blok, melalui persetujuan oleh ketua-ketua parti yang menjadi contohnya pengurusi Barisan Nasional, pengurusi Pakatan Harapan. Dia tidak boleh melalui mungkin HSO2 ke HSO1 ke, itu tak boleh. Kita kena melalui itu. Apalagi kalau mereka bukan ahli parlimen yang ada hari ini. Kalau setakat panggil orang-orang perunding bawahan ni, tidak berlaku hari ini. Itu yang paling jelas, yang paling mudah saya nak jelaskan. Yang kedua ya, kita tahu Presiden PAS ini gila dengan isu binatang, dengan isu memanggil orang berbagai-bagai gelaran. Yang terkini kita tahu isu ikan seluang, pancing tidak mengena dan sebagainya. Presiden PAS ni saya lihat seolah-olah beliau tidak tahu tentang ekonomi. Tidak tahu tentang bagaimana untuk memakmurkan negara ini. Dalam kepala otak dia cuma ada satu. Bagaimana saya nak jadi kerajaan? Setelah mereka jadi kerajaan, Presiden PAS ini yang tidak mempunyai kemampuan, dia tidak mampu bertindak untuk menjadi menteri. Timbalan menteri pun tak mampu. Jadi apa kemampuan dia? Dia nak duduk makan gaji buta di atas kerusi setaraf menteri dengan jawatan lantik buatan baru, bukan lantikan. Jawatan buatan baru ni, jawatan tak ada diadakan. Contohnya itulah Duta Khas Bertaraf Menteri. Itu jawatan baru yang terbentuk, yang mana tidak memberi manfaat kepada negara. Dia nak jawatan baru seperti ini dan dia bertindak sebagai big boss di atas sana, yang mana tidak ada apa-apa fungsi pun. Okey, kita masuk dalam bab yang mana yang kedua ini tadi ya. Apa dia? Sekarang ini PAS ni, otak dia, Presiden PAS ni, dia nak bagaimana hancurkan kerajaan yang ada. Bagaimana dia bertindak untuk menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang lalu? Ialah dengan berbaik-baik dengan Tun. Dia berbaik-baik dengan Tun dan sebagainya, dengan orang-orang Melayu, pimpinan yang Islam ni tadi. Dia konon-kononnya mereka berbaiklah, dia mainkan sentimen kaum dan agama ni. Akhirnya
berlaku pergaduhan dalam kerajaan, saling tidak mempercayai, saling melihat bahawa DAP salah dan sebagainya. Ini yang cuba dia nak buat hari ini. Ini agak gagal kerana kenyataan-kenyataan pimpinan UMNO, kenyataan-kenyataan pimpinan DAP yang ada di dalam tidak menghiraukan isu ini kerana mereka dah tahu. Cukup sekali dah terkena mungkin, jadi kita dah tahu. Maka, apa yang berlaku? Dia nak merapati diri dengan pimpinan-pimpinan yang ada di kerajaan yang ada hari ini. Beliau tidak dapat. Dia nak mendekati Datuk Seri Ibrahim, tak dapat. Dia nak mendekati Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia dah buat selek dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Begitu juga pimpinan UMNO yang ada hari ini adalah pimpinan tim Zahid Hamidi yang susah dia nak olah, susah dia nak tipu daya dia. Maka dia mencari jalan. Kalau boleh, dia nak masuk dalam kerajaan. Dan akhirnya, kalau dia dapat masuk dalam kerajaan, apa yang dia nak buat? Dia akan porak-perandakan DAP. Dia akan tendang DAP keluar, maka dia akan menggantikan tempat DAP. Dengan apa? Kerana dia tahu DAP ada 40 kursi, dia ada 43 kursi. Maka dia rasa, kalau dia masuk dalam kerajaan, dia dah boleh mengganti DAP. Inilah yang ada tertanam dalam otak PAS sekarang ini. Jadi, yang terakhirnya, PAS adalah parti yang pentingkan diri sendiri. Sekarang ni dia nak tendang ya ni, geng bersatu ni. Sementara waktu. Tetapi dia cara dia begini. Dia sekarang ini yang paling dia mau, dia masuk dulu. Dia masuk dulu, bersatu duduk di belakang. Jadi, bila dia masuk, dia tendang DAP semua keluar dalam otak dia, maka dia masuk parti PAS, lepas itu masuk parti bersatu dalam kerajaan dan akhirnya tendang Datuk Seri Ibrahim. Ini adalah politik yang cuba dibuat oleh Presiden PAS hari ini. Sebab itu, dia cuba memancing ikat seluang yang dia kata itu dengan tujuan ucapan dia itu dilihat oleh umum, dilihat oleh semua pemimpin-pemimpin parti yang ada dalam kerajaan agar PAS ini dilihat boleh kita ambil untuk mengganti DAP. Ini adalah sikap PAS. Jadi perkara ini tidak mungkin berlaku kerana Pakatan Harapan terlahirnya daripada 3 komponen besar, iaitu daripada DAP, PKR, Amanah dan juga kita tahu APCO di Sabah. Jadi perkara ini tidak semudahnya. Kali ini PAS nak buat SD untuk mengambil. PAS ni sebagai ejen tau. Dia nak mencari orang-orang yang nak melompat parti bersama dengan mereka. Tapi kali ini mereka tak boleh buat sebab en bloc berlaku. Jadi dia mencari caranya jalan begini. Ini matlamat PAS ni. Jadi dalam hidup kepimpinan Presiden PAS ini, dia tidak ada matlamat untuk nak menyelamatkan ekonomi negara, untuk menyelamatkan perpaduan negara, untuk menyelamatkan politik negara ini daripada kucak kacir. Dia tak ada ini. Dalam politik dia hari ini, bagaimana aku harus berada dalam kerajaan, aku harus menjadi seorang yang hebat dengan tipu daya muslihat. Ini saja muslihat yang dia mau buat, hanya dengan menipu dengan kenyataan-kenyataan, berharap rakyat Malaysia percaya, berharap orang-orang di luar sana melihat bahawa dia adalah orang yang paling bijak. Dan dia boleh mengubahkan semua fatwa dan dalil dan sebagainya demi untuk kelangsungan politik beliau itu sendiri saja. Jadi saya harap kawan-kawan faham di situ, dan saya harap juga kawan-kawan saya yang berada di barisan kepimpinan tertinggi yang melibatkan ahli parlimen dalam kerajaan hari ini melihat pandangan kecil saya ini yang sebagai panduan yang kita hari ini harus menjalankan kerjasama bersama dengan sesiapa saja yang berada dalam parti kerajaan supaya kerajaan ini boleh kukuh sehingga 5 tahun. Pahit manis kita kena telan bersama kerana kerajaan pun kamu orang dah bentuk untuk pertahankan 5 tahun. Maka jangan lagi kita ada, kalau ada salah silap sedikit DAP, kamu orang kena tegur. Kamu orang kena beritahu, jangan begini. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita terus menunding jari bahawa DAP macam ni, PKR macam ni, UMNO macam ni. Tak boleh. Kita kena buat teguran. Sebab itu ada ketua-ketua parti. Jadi jaga keharmonian itu. Jangan kita runtuhkan. Kerana nak membentuk satu kerajaan yang baik itu dah susah. Kalau kita nak orang seperti Presiden PAS ini jadi Perdana Menteri, silakan. Buatlah perpecahan itu, maka kita akan ada satu Perdana Menteri yang bernama Tan Sri Abdul Hadi Awang. Itu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.